Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nurul Syahadah Fuad, Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai puasa dan ubat. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk mentaati taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Nurul Syahadah untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nurul Syahadah, Pegawai Farmasi dari Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. So, untuk topik Friday kita pagi ini, saya akan present pasal penggunaan ubat ketika berpuasa. So, objektif saya pagi ini adalah satu, memastikan pesakit dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna tanpa mengabaikan penjagaan kesihatan. Dua, saya ingin memastikan ubat yang diambil adalah dengan betul dan berkesan tanpa mengganggu ibadah puasa. Okay, so untuk pagi ini saya generally ada dalam 5 topik lah saya akan discuss. Puasa dan ubat, jenis-jenis ubat dan penggunaan ubat yang membatalkan puasa, cara pengambilan ubat semasa berpuasa, and then topik yang hangat lah, adakah pesakit diabetes boleh berpuasa? 5 tips-tips yang berkaitan penggunaan ubat waktu puasa. So, apa itu puasa? Puasa adalah amalan yang diamalkan secara meluas dalam masyarakat budaya timur dan barat. Terdapat pelbagai kaedah berpuasa. Yang kita selalu dengar adalah menahan diri daripada makan dan minum untuk tempoh yang tertentu. Kedua, puasa jenis yang macam hanya menyekat pengambilan makanan tertentu. Macam puasa je, puasa daging, dia jadi vegetarian untuk satu jangka masa. So, generally antara sebab berpuasa adalah untuk tuntutan agama, kesihatan, semacam intermittent fasting tu, dan penyucian diri. Okay, so puasa untuk bagi umat Islam, memandangkan kita dah nak berpuasa lagi 2 minggu macam tu. So, puasa dalam konteks untuk umat Islam adalah menahan diri dari makan, minum dan daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa bermula dari terbit matahari, masuk waktu subuh, sehinggalah terbenam matahari, masuk waktu maghrib, iaitu lebih kurang dalam 13 jam sehari. Okay, so jenis-jenis ubat yang membatalkan puasa atau tak. So, kalau dekat gambar ni boleh nampaklah secara ringkas penggunaan ubat yang tidak membatalkan puasa dan penggunaan ubat yang membatalkan puasa. So, ubat yang tidak membatalkan puasa macam ubat titis mata, hidung dan telinga, ubat bawah lidah, tablet sublingual macam GTN tu, semua bentuk suntikan, ubat jenis sapu dan plaster, ubat kumuh, ubat sembuh hidung dengan syarat tak sedut macam tertelan lah. Lepas tu ubat bius setempat dan bius separuh. Ubat yang membatalkan puasa pula ubat yang makan ataupun memasukkan sesuatu kepada rongga badan. So contohnya ubat biji, ubat minum, inhaler, ubat sedut, pessary, ubat yang dimasukkan ke dalam rongga vagina, dalam ruang vagina, ubat suppository dan enema, ubat yang dimasukkan ke dalam dubur, ataupun ubat bius menyeluruh yang melibatkan gas. So tapi kan tadi saya sebut ubat ubat sedut, inhaler membatalkan puasa. Tapi berkaitan dengan ubat inhaler ni ada dua pendapat yang berbeza lah, pendapat ulama yang berbeza. Satu berpendapat ubat tersebut membatalkan puasa sebab bila sedut ubat sedut tu, bahan-bahan dalam inhaler tu boleh pergi ke dalam perut melalui mulut. Satu lagi pendapat mengatakan ubat sedut tidak membatalkan puasa sebab kalau teknik penggunaan inhaler tu betul, instead of pergi daripada bahan-bahan inhaler tu, daripada pergi ke perut, dia akan pergi ke paru-paru. Sebab walaupun saluran pernafasan kita dan saluran pemakanan kita
laluan dia berbeza walaupun pintu dia masuk dia sama iaitu mulut. So kalau teknik betul, ubat tu akan pergi terus ke paru-paru. Kalau teknik tu tak betul, mungkin ubat tu akan pergi ke perut melalui mulut. Tetapi benda macam ni kita tertakluk kepada pesakit jugalah untuk membuat pilihan berdasarkan keyakinan mereka. Kalau dia yakin ubat sejuk tu membatalkan puasa, dia kena ganti puasa tu. So, jadi untuk ubat inhaler ni, dia terbahagi kepada dua jenis lah, iaitu pencegah yang kena pakai hari-hari dan pelega yang pakai bila ada serangan akut. So, jadi kalau pesakit yang ada inhaler jenis pencegah ni, kita nasihatkan untuk continue pakai ubat mereka, jangan berhenti sebab kita tak nak tiba-tiba dapat serangan akut pula. So, jadi untuk pesakit-pesakit ni untuk mengelakkan was-was semua tu, kita akan advise untuk tukarkan waktu pengambilan. So, daripada waktu siang tu, sebab kita siang kan kita tak makan, kita berpuasa, waktu pengambilan ubat sejuk tu boleh ditukarkan kepada waktu bersahur dan waktu berbuka puasa. Okey, so macam yang ni pula saya tunjuk ni adalah cara pengambilan ubat semasa berpuasa lah. Kalau ubat tu sekali sehari, kita boleh ambil waktu sahur. Just kalau beza, kalau sebelum makan, ambil sebelum bersahur. Kalau ubat tu kena makan selepas makan, ambil selepas berbuka. Untuk ubat yang 2 kali sehari pula, kita akan tukar kepada waktu bersahur and then waktu berbuka. Tapi untuk ubat sebelum makan, kena ambil sebelum bersahur. Lepas tu ubat yang untuk waktu berbuka tu, macam mungkin berbuka minum air dulu, lepas tu makan ubat, lepas tu baru makan menu utama, makan berat. Untuk ubat selepas makan pula, bersahur, yang slot sahur tu makan selepas bersahur. Untuk yang selepas buka tu, makan dulu menu utama semua tu, lepas tu baru makan ubat. Untuk ubat 3 kali sehari pula, boleh tukar kepada waktu bersahur, waktu berbuka dan sebelum tidur. So kalau ubat tu sebelum makan, ambil sebelum bersahur. Kalau ubat tu waktu berbuka tu, macam tadi, sama macam tadi lah, ambil minum air dahulu. Lepas tu makan ubat dan then baru makan menu utama. Untuk yang sebelum tidur, just ambil sebelum tidur sajalah. So kalau ubat tu selepas makan, beza je tukar kepada selepas bersahur, selepas berbuka, selepas makan menu utama dan sebelum tidur. Untuk ubat yang 4 kali sehari atau lebih, kita nasihatkan untuk jumpa doktor dan ahli farmasi lah untuk bincang apakah alternatif yang boleh digunakan ataupun macam mana kita nak adjust waktu pengambilan tu. Sebab untuk ubat 4 kali sehari ni dia bergantung kepada jenis penyakit dan keadaan pesakit. Untuk ubat yang ambil sekali sehari waktu malam, boleh continue macam biasa. Tak ada masalah. So dekat sini ada grafik ringkas lah macam summary nak ubah waktu pengambilan ubat tu macam mana. Semua boleh scan QR code ni untuk download. Jadi saya biarkan sekejap lah biar semua ada masa untuk download. Boleh screenshot dahulu. Seterusnya, adakah pesakit diabetes boleh berpuasa? So untuk pesakit diabetes ni, dia bergantung kepada, saya tak boleh pukul rata kata, semua boleh berpuasa, semua tak boleh berpuasa. Sebab untuk berpuasa dalam pesakit diabetes, dia bergantung kepada pesakit itu sendiri, case by case basis. So jadi kalau pesakit diabetes ingin berpuasa, kita nasihatkan untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan dan menjalani program pendidikan bersama pegawai perubatan, pegawai dietitian, pegawai farmasi dan jururawat diabetes untuk dapatkan cara-cara berpuasa dan juga untuk adjust, untuk memahami cara berpuasa dengan betul ketika bulan Ramadan. Lepas tu bila ubat-ubat dia pun dengan dos insulin untuk bulan Ramadan pun kita kena tukar juga sebab kita nak elak, sebab kan tak makan waktu siang tu. So jadi kita nak elakkan paras gula dalam darah daripada menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. So jadi kita kena adjust dos ubat semua. Kalau ubat yang, kalau pesakit ada ambil suntikan insulin, dos dan waktu insulin tu harus dibuat sesuai mengikut arahan doktor berdasarkan ujian tahap gula dalam darah yang dilakukan sebelum bulan puasa. So jadi sepatutnya kalau tahu dah nak puasa bulan depan, sepatutnya sebulan sebelum tu dah discuss dengan doktor. Macam mana nak puasa, insulin dos kena bagi berapa, kena test dulu puasa 1 hari, and then ambil bacaan semua tu. Kena lakukan perbincangan dengan healthcare provider masing-masing. Okey, so jadi untuk pesakit diabetes penting untuk mereka alert dengan simptom-simptom hypoglycemia, iaitu paras gula rendah dalam darah. So contoh-contoh simptom hypoglycemia macam dalam gambar ni lah, menggigil, jantung berdegup laju, berpeluh. Kalau jadi macam ni, kita nasihatkan pesakit untuk cek bacaan gula. Kalau bacaan gula tu bawah 4, memang kena buka puasa. Lepas tu, kena ambil air manis semualah untuk menghilangkan simptom hypoglycemia tu. Kalau pesakit pula pun kena alert juga kalau ada simptom-simptom hyperglycemia. Kena cek bacaan gula and then lepas tu kena pergi doktor lah kalau gula tu terlalu tinggi.
So, untuk pesakit yang ada simptom tanda-tanda hypoglycemia atau dehidrasi, kita nasihatkan untuk segera berbuka sebab dia akan memudaratkan pesakit. So, lepas tu jika tanda-tanda tu masih hilang, dah berbuka, dah makan dan semua tu masih lagi ada rasa hyper ataupun dehydration, kena terus segera jumpa doktor untuk mengelakkan keadaan menjadi lagi teruk. So, apakah tips-tips yang saya boleh bagi untuk pesakit lah yang ingin berpuasa, yang pesakit yang ada ubat untuk berpuasa. So, satu, lambatkan waktu bersahur. Jangan makan terlalu awal, and then waktu sahur tu pastikan makan secukupnya untuk mengelakkan hypoglycemia. So, lepas tu, kedua, selepas masa waktu, segera berbuka puasa. Jangan delay-delay macam minum dulu, borak-borak ke apa ke. Buka puasa terus makan. Okay. At least makan buka dengan air dan makan 1-2 biji kurma untuk dapatkan tenaga dengan segera. Lepas tu kita galakkan juga untuk mengambil hidangan utama selepas solat maghrib dan jangan makan berlebihan sewaktu berbuka. So tips seterusnya, pilih makanan yang kurang kandungan gula, lemak dan garam sebab kita tak nak paras gula nanti tak terkawal. Okay. So seterusnya kita nasihatkan untuk mematuhi jadual pengambilan ubat-ubatan dan waktu suntikan insulin yang disyorkan doktor. Sebab kita semua itu patutnya dah adjust ikut pesakit tu masing-masing untuk mengelakkan hypo atau hyperglycemia. So lepas tu kita nasihatkan untuk kenal tanda-tanda hypoglycemia dan dehydration. So kalau ada tanda-tanda macam saya share tadi, kena terus berbuka. Okay, so lepas tu tips seterusnya, segera berbuka jika terdapat tanda-tanda yang boleh memudaratkan. And then kalau ada apa-apa pertanyaan atau persoalan berkaitan ubat waktu puasa ni, sentiasa rujuk kepada pegawai perubatan dan ahli farmasi sekiranya tidak pasti. Okay, so ini rujukan yang saya rujuk untuk prepare slides ni. So, disclaimer sedikit lah, maklumat ini adalah hanya untuk panduan umum. Mungkin terdapat perbezaan pendapat dalam hal berkaitan pengambilan ubat-ubatan serta status batal dan tidak batal puasa dalam penerangan yang diberikan. Perbezaan yang wujud mungkin disebabkan kaedah kias dan penentuan hukum yang berbeza antara mazhab atau pendapat. Sehubung dengan itu, informasi yang diberikan ini adalah berdasarkan pandangan hukuman daripada mazhab Syafi'i dan berpandukan panduan berpuasa bagi pesakit jaki. Terima kasih. Setakat ni tak ada soalan dekat ruangan chat. Ada apa-apa soalan kan? Kita tunggulah beberapa minit. Nampaknya kita ada soalan dekat ruangan chat. Kalau pesakit request IBD trip kan? So kalau ubat suntikan, maksudnya macam yang injection macam boleh semua tu kira tak batal. Tapi kalau IV drip ni, saya tengok mufti wilayah Persekutuan kata macam ada sedikit kehilafan lah. So jadi sebab kalau contoh kan masuk drip kan dalam 500 ml macam tu. So walaupun dia masuk melalui saluran darah, tapi dia menghilangkan rasa dahaga seperti seolah-olah minum air. So jadi untuk pesakit ni tak adalah kata macam terus batal ke ataupun tak batal, tapi dinasihatkan untuk kira berbuka puasa lah. Sebab kalau patient tu dah perlukan IV drip, so macam kita boleh assume dia sebenarnya pun dah puasa tu dah memudaratkan untuk dia. So jadi digalakkan untuk berbuka dan kira dibatalkan puasa lah. Kira batal puasa dan perlu ganti. Ini just macam pendapat daripada mufti lah yang saya lihat, dia tak adalah kata hukum terus batal. Tapi sebab dia seolah-olah minum air yang menghilangkan dahaga.
Ada lagi satu soalan. Kemasukan drip kepada pesakit membatalkan puasa ke? Sama juga macam soalan Puan Balkis tu lah. Dia kalau pesakit request IV drip, dia tak ada kata directly kata macam batal atau tak batal. Sebab kalau ubat suntikan tu kira tak membatalkan puasa, tapi sebab dia seolah-olah meminum air yang menghilangkan dahaga, jadi dinasihatkanlah untuk pesakit tu kira macam batal puasa dan kira untuk kena ganti nanti bila dia dah sihat. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Syahadah di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan puasa dan ubat. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya.